Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majlis ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qini fid din. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan limpah rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang penuh berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat kerja buat kita ini diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tak ada bergunanya lagi harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi kitab kita Beriman Pada Hari Akhirat ini di bawah tajuk Mati yang kita baca sebahagiannya pada malam yang lepas. Rasanya ni dulu bulan 1, ni bulan 3 dah. 2 bulan sekali aja ni. Bulan depan bulan 4 pula. Bulan 4 puasa, bulan 5 pula, 2 bulan sekali. Tapi tak apalah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini boleh kita buat sebagai asas untuk persiapan kita menemui kematian yang pasti akan berlaku pada kita tahu bila lah. Dan insyaAllah kejap lagi ni kita akan sambut Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini akan menambahkan kebaikan untuk kita dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dengan ibadat yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita kena rasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ni. Kedatangan kegembiraan. Kalau para salafus soleh tu, mereka lebih bergembira dengan datangnya Ramadan berbanding dengan hari raya. Kita pula gembira dengan raya suka. Tapi sepatutnya Ramadan itulah gembira. Bahkan mereka bersedih bila habis Ramadan kerana telah habislah waktu yang sangat-sangat besar manfaat ibadahnya pada waktu tersebut, iaitu sepanjang bulan Ramadan. Dan Ramadan itu ialah antara bulan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah Ta'ala sebut sendiri nama bulan Ramadan itu. Adapun bulan yang lain, bulan haram, Allah Ta'ala sebut secara umum. Minha arba'atun hurum, tak sebut. Maka disebut oleh hadis Nabi SAW. Tapi bulan Ramadan itu sendiri, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, menunjukkan kemuliaan dia. Dan kemuliaan Ramadan itu disebutkan ialah kerana diturunkan padanya Al-Quran. Maka sebab tu kita kena letak satu target dalam diri kita ni. Bulan Ramadan tahun ni, kalau tahun lepas kita boleh khatam sekali, maka tahun ni kalau boleh 2 kali. Macam mana nak khatam 2 kali? Senang je, baca 1 juzuk 1 hari. Baca 2 juzuk 1 hari. 2 juzuk 1 hari. 2 juzuk 1 hari ni mungkin kita boleh baca lepas subuh 1 juzuk ataupun malam 1 juzuk. Jadi dah 2 juzuk. Tapi kalau kita tak plan, maka kita tak akan habis lah. Dan kita mesti paksa dalam bab ibadat ni, kita kena paksa. Kalau kita tidak paksa untuk tamatkan dua kali khatam, maka memang kita tak akan tamat. Kita kena paksa. Kok mana pun, orang kata-kata, apa nama ni? Kok mana pun, tahun ni, kalau tahun lepas sekali khatam, tahun ni nak 2 kali khatam. Kalau tahun lepas tak khatam, maka kita kena tahun ni nak mesti khatam juga. Di antara kita rasakan kesilapan yang berlaku di kalangan kita sewaktu tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan.
Apabila bertadarus ramai-ramai, mereka merasakan mereka akan mendapat pahala bacaan ramai tu sebenarnya dah. Kita hanya mendapat pahala bacaan Al-Quran yang kita baca. Ada pun yang kita tak baca, kita mendapat pahala bacaan yang kita dengar. Kita dengar tu kita dapat pahala. Yang kita baca, kita dapat pahala bacaan. Hak tu kita dapat pahala dengar, dia lain tu. Jadi kebanyakan kita, dia bagi. Lepas tu kadang-kadang balik baca di rumah. Sebenarnya tidak kena. Sebab tu Jibril turun baca Quran tu depan Nabi dan Nabi dengar. Nabi dengar, Nabi ikut apa semua sekali lah. Jadi kita selain kalau kita buat tadarus tu tak apalah tadarus, tapi untuk kita sendiri personal, maka kita cadangkan supaya letakkan, tanamkan satu, kita mesti ada tekad untuk khatamkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan ni. Kalau tak boleh kalau tahun lepas banyak tahun dah sekali khatam, ni banyak tahun dah. Maka tahun ni nak 2 kali. Macam mana nak 2 kali? Kita kena plan. Hari ni setiap hari baca Quran 2 juzuk. Macam mana nak habis 2 juzuk? 1 juzuk pagi, 1 juzuk petang ataupun malam, ataupun 1 juzuk lagi tu kita bagikan waktu dia. Berapa lama baca Quran 1 juzuk ni? Tak lama. Antara mungkin 40 minit ataupun 1 jam lah kalau orang baca lambat, 1 jam. Kalau orang baca cepat, saya ingat 1,5 jam boleh. 40 minit tu baca biasa saja 40 minit. Jadi 40 minit, kalau kita ambil 40 minit, subuh, habis subuh pukul, kita sembahyang subuh, kata habis subuh pukul 6.30, pukul 6.40, 40 minit baru pukul 7.20. Pukul 7.20. Jadi kita ambil masa tu. Jadi tu kita sebut sedikitlah sebagai peringatan kita dalam bulan Ramadan. Dan di antara benda yang kita rasakan, kita nak sebut jugalah, kesalahan yang berlaku kepada kita ialah iaitu apabila mari bulan Ramadan dia melebihkan perkara yang sunat berbanding perkara yang wajib. Antara dia macam mana? Orang bersungguh-sungguh berduyun untuk mengerjakan sembahyang tarawih, tetapi dalam masa yang sama meninggalkan sembahyang berjemaah, terutama jemaah maghrib. Sebab tu kalau kita boleh berbuka di surau masjid, buka di surau masjid lah. Kalau kita buka di rumah, maka jangan tinggalkan sembahyang jemaah di rumah tu. Maka kita makan sama-sama dengan anak isteri kita, tunggu untuk sembahyang berjemaah. Sebab sembahyang jemaah itu pahalanya adalah fardu kifayah. Sedangkan sembahyang jemaah tarawih itu pahalanya adalah sunat muakkad. Maka sembahyang jemaah itu lebih besar, lebih afdal. Sembahyang jemaah yang fardu itu lebih afdal berbanding dengan sembahyang sunat tarawih. Jadi kadang-kadang kita silap situ. Maknanya kita buka puasa di rumah, kita buka puasa makan semua sekali, maka tok lelaki dia sudah, maka dia pergi semaya dulu, ataupun anak sudah dulu, nak pergi semaya dulu. Maka kita ubah supaya kita dapat mengekalkan sembahyang berjemaah 5 waktu di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Okay, baik. Kita dalam bab mati yang telah kita baca pada malam yang lepas, yang telah kita sebutkan, antaranya orang yang mati dalam keadaan berhutang, maka hutang itu disebut Nabi terbahagi kepada 2. Satu, hutang yang dia memang nak bayar tapi tak sempat, dia tak ada kemampuan untuk bayar, maka hutang itu akan dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hutang yang dia hutang memang dia tak boleh bayar. Memang dia tak boleh bayar. Dia niat dah hutang tak boleh bayar. Yang tu akan dibayar dengan pahala sembahyangnya, pahala ibadatnya. Tu bunyi azab sebut dalam kitab tazkirah dia, apa nama ni, 5 sen hutang tu bunyi azab sebut jelas. 5 sen hutang dibayar dengan 70 tahun sembahyang dekat apa nama ni, dekat akhirat. 70 tahun sembahyang. Nak ambil mana 70 tahun? Ni Aziz kata itulah pahala yang kita lakukan yang digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang dalam bulan Ramadan digandakan 10, digandakan 70 tu, maka yang tu akhirnya dibuat untuk bayar hutang. Sebab tu hutang tu kita kena bayar walaupun tidak diminta. Dan bayar hutang tu kita kena ingat bahawa bila kita bayar hutang kita beroleh pahala dengan sebab bayar hutang. Tu kita sebut dah pada amalan yang lepas. Seseorang itu, kita sambung muka surat 44. Seseorang itu hendaklah berwasiat jika ia merasakan ada perkara yang mesti dijelaskan sebelum ia mati. Seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail faqala ma arani illa maqtulan fi awwali man yaqtalu min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atraku ba'di a'azzun alayya minka ghayra nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna alayya dinan faqdi wastawsa bi akhawatika khaira
fa asbahna fa kana awwalu qatilun. Manakala tibanya seruan berperang di Uhud, ayahku telah memanggilku di waktu malamnya. Lalu ia berpesan, aku berpendapat, sesungguhnya akulah di kalangan orang yang pertama terbunuh, yakni syahid, di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya tiada yang aku tinggal selepas daripada matiku lebih mulia kepadamu selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menanggung hutang, maka tunaikanlah. Dan aku berpesan supaya kamu berlaku baik terhadap adik-adikmu. Manakala kami berpergi, tiba-tiba sampailah berita bahawa ia di kalangan orang yang pertama terbunuh syahid. Jadi selepas disebut bab hutang, sebut bab wasiat. Tok Guru sebut bab wasiat. Siapa yang dirasa dia ada benda yang dia tak jelas lagi. Contohnya hutang lah. Hutang yang dia hutang dengan orang tak sempat, maka dia kena buat wasiat supaya anak ataupun waris dia bayarkan hutang dia. Wasiat ni apa benda? Wasiat itu bermaksud memindahkan tanggungjawab dia yang tak sempat dia selesaikan kerana kematian yang berlaku kepadanya kepada orang yang masih hidup. Dengan sebab dia membuat wasiat itu menyebabkan tanggungjawab itu terlepas daripada dia. Contoh kata, kalau dia ada hutang, dia pun buat wasiat. Wasiat ni boleh berlaku sama ada dengan tulis ataupun dia royak. Dia kata, aku ni ada hutang. Kalau aku mati, maka mu bayar hutang tu. Maka tu jadi wasiat. Aku wasiat mu supaya aku mati, mu kena bayar hutang tu. Sekiranya dia tak buat wasiat itu, dia ada hutang tapi dia tak royak supaya waris dia bayar, maka dia akan bayar hutang tersebut dekat akhirat. Tetapi kalau dia wasiat dah supaya waris dia bayar, maka kewajipan membayar hutang tersebut tertanggung atas waris. Kalau waris tak bayar sedangkan harta dia ada ditinggalkan, maka dia tidak berdosa dah, sebab dia telah pindahkan tanggungjawab itu kepada waris dia. Sebab itu apabila berlaku kematian, harta yang pertama digunakan urusan harta itu ialah untuk urusan pengebumian dia. Kemudian untuk diselesaikan hutang dia. Kemudian baru dibagi kepada ahli waris mengikut faraid ataupun persetujuan yang dipersetujui. Jadi dalam bab wasiat ni disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jabir bin Abdullah, ayah dia. Abdullah ni ayah dia sebelum daripada perang Uhud ni, maka ayah dia pun malam tu panggil esok nak perang. Perang ni Nabi tahu dah, maknanya orang mari nak serang. Maka Nabi Putubik nak tunggu dekat Uhud tu, dekat bukit Uhud tu. Maka esok nak perang, ayah dia panggil siap-siap royak. Dia kata, mungkin aku esok orang yang pertama mati, maka aku nak pesan kepada kamu. Wasiat ni bukan harta saja, tapi apa benda dia pesan? Dia kata, tak ada benda yang lebih penting aku tinggalkan kepada kamu ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kamu mesti mengutamakan Rasulullah berbanding dengan segala hal lain. Sebab itu dikatakan bahawa kita ni kena, hak ni boleh ke tak kita nak wasiat? Boleh, kita pesan supaya orang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, ada hutang kena bayar. Kalau akan mati mu bayar hutang sekian. Kemudian dia kata mu kena buat baik kepada adik-adikmu ni. Apa nama ni? Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Apa nama ni? Ya bunayya innallaha astafa lakumud din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, dan begitu juga Yaqub telah berwasiat kepada anak-anaknya, innallaha astafa lakumud din, Allah Taala telah pilih untuk kamu agama ni. Maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ni wasiat ni maknanya mungkin dari segi harta ataupun gapo-gapo yang dia nak royak kepada waris dia berkenaan dengan wasiat. Tapi wasiat ni dalam masalah harta, la wasiyata li waris, tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris. Kalau ada ahli waris kita, dia jaga kita pun sekali kita pun buat wasiat, kalau aku mati hak ni ambil ke rumah ni, ambil kau ni. Boleh ke tak gitu? Tak boleh kepada ahli waris. Kalau dia nak, dia boleh buat hebah, dia memberikan harta itu sebelum daripada kematian dia. Itu pun dalam bab masalah harta, apabila dia telah mencapai usia tua, dia hanya boleh mewasiatkan 1/3 daripada harta dia. Itu pun bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris, hendaklah diberikan dengan disebut sebagai hebah. Sekarang ini ada apa yang dibuat sebagai hebah bersyarat. Maknanya pemberian itu, hebah bersyarat ini, pemberian itu diberikan semasa dia hidup, tapi berlaku selepas daripada kematian dia. Itu boleh. Tuan-tuan boleh pergi jumpa lah dengan syarikat-syarikat yang menguruskan hebah dan wasiat ni, dia boleh buat. Kalau kita nak buat benda-benda itulah.
Kalau tidak, maka biarkan pembagian itu berlaku mengikut faraid. Mengikut faraid. Sebab tu tuan-tuan, antara benda yang itu agak lama dah, ada orang mengajar. Dia kata kalau berlaku kematian, waris tak bagi harta, maka mayat akan diseksa dalam kubur dia. Kalau waris mati, maka kena bagi harta pusaka ni. Kalau tak bagi, dia kata mayat akan diseksa dalam kubur dia. Tuan-tuan rasa betul ke tak betul? Tak betul. Pasal apa tak betul? Sebab dia menyalahi kaedah dia, wa allaisa lil insan illa wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi tugas membahagi harta pusaka ni tugas mati ke tugas waris? Tugas waris. Mati ni dia tak ada tugas benda. Jadi waris yang tak bagi harta pusaka itu akan berdosa. Pasal apa berdosa? Sebab tu harta pusaka tu kena uruskan secepat mungkin. Sebab mungkin kita ada piti, tapi adik kita sana tu dia nak pakai piti, anak dia nak masuk U. Kita duduk pegang. Tak usah bagi lagi lah, aku bermerah lagi, berebut harta dah. Bukan masalah berebut harta. Harta itu, harta si mati tak ada. Yang ada ialah harta waris yang ditinggalkan oleh si mati. Maka kena bagi cepat-cepat. Terutama benda yang memang mudah untuk dibahagi, duit kau sebagainya, harta mudah alih tu kena bagi lalu. Tak boleh ditangguhkan. Mungkin adik kita tu ataupun abang kita tu dia nak royak, malu nanti orang kata pula. Maka kalau kita sebagai ketua keluarga, maka mesti dicepatkan urusan pembahagian harta pusaka. Tapi mayat tidak diseksa, kecuali mayat tu, orang semati tu tidak pernah mengajarkan kepada waris dia tak pernah bawa kepada ni suruh ngaji, tak pernah, maka dia bukan berdosa sebab tak bagi, bukan berdosa sebab waris tak bagi, tapi dia berdosa kerana tidak mengajarkan kepada anak orang yang di bawah tanggungan dia tentang berkenaan dengan kewajipan pembahagian harta pusaka. Saya dengar ada orang ajar, dia kata kalau kita tak bagi harta pusaka, mayat akan diseksa dalam kubur. Kita kata apa pula mayat diseksa? Macam dulu ada orang ngajar, dia kata kalau anak tak semaya, ayah diseksa dalam kubur. Apa ayah nak seksa dalam kubur anak tak semaya? Anak lah tak semaya. Dia tak semaya, kecuali ayah dia tak pernah ajar, tak pernah royak siapa anak dia, tak tahu pun wajib semaya. Hak tu ayah dia dosa kerana tak ajar. Tapi tak semaya, anak tu tak dosa, anak tu tak semaya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lalu dipesan kepada Jabir bin Abdullah, dan ternyata pada pagi tersebut Jabir bin Abdullah ni, ayah dia meninggal dunia, terbunuh sebagai orang yang mati syahid di medan Uhud. Jadi kita terutama kalau ada hutang lah, kena royak kepada isteri ataupun siapa-siapa kita yang waris kita, supaya kita ada hutang, kalau kita mati bayarkan hutang tersebut. Kepada orang yang berada di sisi orang yang menghadapi mati, hendaklah menyebut kepadanya la ilaha illallah. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu ma min 'abdin lahu biha 'inda mautihi illa kanat zadahu ilal jannah. Sebutkan kepada orang-orang yang menghadapi mati di kalangan kamu akan la ilaha illallah, kerana sesungguhnya tidak ada seorang hamba itu yang dikurniakan kepadanya kemudahan mengakhiri hayatnya dengan kalimah itu, melainkan kalimah itu menjadi bekalannya ke syurga. Jadi kalau kita ada dekat orang nak mati, maka kita kena sebut, kita kena ajarkan kepadanya la ilaha illallah. Hak ni yang jadi lakinu mautakum ini, kita katakan, hak kita faham, ajar kepada orang nak mati. Sebahagian orang dia faham ajar kepada orang yang telah mati. Hak tu yang jadi talqin atau kubur tu, mengajar orang telah mati. Kita faham, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu menyebut la ilaha illallah. Jadi kalau kita ada orang nak mati, sebutkan itu kerana sewaktu dia nak mati itu supaya dia ingat dan dia sebut. Dan dikatakan ucapan la ilaha illallah ini hanya lidah saja gerak la ilaha illallah. Dia sebut kepada dia dalam keadaan yang lembut, la ilaha illallah. Tambah Muhammad Rasulullah ke tidak? Tidak. Pasal apa tidak? Kerana dalam hadis sebut secara jelas, lakinu mautakum, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Kita sebut itu, maka adakah kalau dia tak pernah sebut perkataan itu, dia boleh sebut? Mudah-mudahan dia boleh sebutlah, tapi payahlah.
Payah dia nak sebut. Tapi kalau orang yang biasa dengar, maka dia akan sebut. Dan sebutan itu, Pak, siapa sebutan la ilaha illallah tu? Kerana pada waktu itulah waktu yang sangat genting kepada kita. Pasal apa genting? Kerana pada waktu itulah iblis berusaha sehabis daya untuk menyesatkan kita. Mari, ada disebut dalam kitab-kitab, ada yang katakan iblis tu mari dalam gambaran mak dia, gambaran ayah dia, gambaran tok guru dia, dan dalam gambaran yang macam-macam. Macam-macam supaya dia menyebutkan perkara yang akhirnya dia menjadi kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur kepada Allah Ta'ala. Ataupun dia menyebutkan perkara yang supaya akhirnya dia melakukan perbuatan dosa. Sehingga disebut, ada seorang daripada kalangan salafus salih, sewaktu dia nak mati ni, dia dalam keadaan nazak ni, tiba-tiba anak dia ni ajar dia sebut la ilaha illallah. Dia pun paling. Anak dia pun sebut la ilaha illallah. Dia paling. Sampai 3 kali dia sebut la ilaha illallah. Dia paling. Tiba-tiba anak dia pun kejut, heran, apa tak sebut la ilaha illallah. Sehingga akhirnya tak lama dia pun sedar semula. Tadi dia dalam keadaan tak khabar dah. Dia sedar semula. Bila dia sedar semula, anak dia pun tanya. Dia kata, apa ayah masa saya sebut la ilaha illallah tak sebut? Dia kata, aku tak dengar pun ucapan la ilaha illallah kamu ajar. Tapi yang aku ajar, yang aku dengar ialah iblis mari pesan kepada aku supaya mati dalam keadaan Yahudi. Mati dalam keadaan Nasrani. Sebab tu akhir sekali dia kata, aku tak nak kata, baru iblis tu hilang. Maka sebab tu tuan-tuan, kita jangan tinggalkan orang yang sedang dalam keadaan nazar. Tapi ucapan itu jangan jadi sibuk. Jangan jadi sibuk. Sebab tu dalam ayat yang lain, dalam hadis lain disebut, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang nak mati di kalangan kamu. Bacakan Yasin ni jangan jadi orang ni baca ayat yang pertama, orang ni baca ayat yang kelima, tak jadi gitu. Baca Yasin dekat orang nak mati ni, seorang saja baca dalam keadaan yang tenang. Dalam keadaan yang tenang, dia baca tenang. Kalau habis dia baca, orang lain nak baca pula, pergi baca. Tapi jangan baca sampai jadi orang ni ayat pertama, orang ni ayat kelima, jadi tak tenang. Tak. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi dibaca dalam keadaan yang sangat tenang supaya dia mendengar. Di dalam kisah kata disebut, Ustaz kita sebut dulu, dia kata apa baca surah Yasin kepada orang nak mati? Kerana dalam surah Yasin itu ada kisah ashabu Yasin, Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini dia berhadapan dengan kematian, dipijak oleh tentera yang zalim itu kerana mempertahankan akidah dia. Akhirnya dia dipijak mati. Walaupun dipijak sampai mati, dia tetap berpegang dengan akidah la ilaha illallah. Maka orang yang kita ni dalam keadaan berhadapan dengan keadaan yang sangat kritikal tu, syaitan mari macam-macam ni, maka kita dengarkan kepada dia bacaan surah Yasin. Ataupun kalau orang nak baca Yasin, baca surah saja, jangan baca ramai-ramai. Kalau nak baca ramai-ramai, baca luar ni. Baca luar, dekat orang mati baca surah. Ataupun kalau kita ucapkan, kita ulang zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan apabila dia dah sebut dah la ilaha illallah, maka kita jangan cakap dah dengan dia. Kalau ada orang tidak sebut la ilaha illallah, kita bolehlah kita tanya, abang khabar ke tak? Jangan tanya. Jangan tanya. Sebab apa dia? Sebab nanti kita akan jumpa bab man akhira kalamahu la ilaha illallah dakhala jannah. Pasal apa ajar la ilaha illallah ni? Sebab apa dia? Sebab seorang yang dikurniakan kemudahan mengakhiri kalam dia la ilaha illallah, maka dia akan dibawa ke dalam syurga. Dan dalam hadis Nabi dalam hadis yang lain disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang mati sedangkan ia mengetahui bahwasanya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, nescaya ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kalau orang mati ni dia tahu, dia meyakini la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Cuma masuk syurga ini hak ni pula lah ulama bahas, sama ada masuk syurga dulu, sama ada dia masuk syurga terus, ataupun dia mendapat syafaat, ataupun dia masuk neraka dulu. Hak tu bergantung kepada keadaan dia dekat akhirat. Ada orang yang dia dosa dia banyak, maka dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ada orang yang dia dosa banyak, tapi dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapat syafaat daripada Nabi. Ada orang yang dia mendapat syafaat daripada para syuhada, memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab, walaupun dia dosa banyak. Tapi siapa-siapa yang mengakui beriman bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Taala dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, pasti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini izzah, ini kemuliaan yang kita kena rasa sebagai orang yang beriman. Orang kafir, walau macam mana baik dia, walau macam mana kaya dia, walau macam mana cerdik dia, kalau dia mati dalam keadaan kekufuran, pasti mereka itu akan dibakar dalam neraka. Pasti.
La yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dia tak akan boleh masuk syurga sehinggalah unta boleh masuk ke dalam lubang jarum. Di antara adabnya ialah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syukka basarahu fa'amadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala inna ar-ruha idza qabida tabi'ahu al-basar fadaja nasun min ahlihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusakum illa bi khairin fa innal malaikata yu'ammanuna ala ma yaqulun thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatan fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi Abu Salamah ketika matinya, sedang mata Abu Salamah terbuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Kemudian ia bersabda, sesungguhnya ruh apabila ia telah diambil akan diturut oleh pandangan mata si mati. Apabila mendengar begitu, maka sebahagian daripada keluarganya riuh rendah menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyebut-nyebut yang buruk, kerana malaikat mengaminkan apa yang kamu perkatakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa Abi Salamah dan tinggikanlah darjatnya bersama-sama dengan orang-orang yang mendapat hidayah, dan jadikanlah sebagai gantian untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan, dan ampunkanlah bagi kami dan baginya ya Rabbal Alamin, dan lapangkanlah kuburnya serta berikanlah kepadanya cahaya yang menerangi kuburnya. Ni bila kita duduk dekat orang nak mati, tiba-tiba dia mati dah. Lagu mana bila berlaku dia mati ni? Kita nak baca Quran kan buat gapo benda? Hak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan selalu kita pergi kat orang mati, rumah orang mati dah. Maka orang putak surah Yasin tepi tu, maka kita pergi ambillah baca Quran dekat orang mati je. Tak apalah ada mau nak buat tu, tak ada masalah. Dah ada ustaz kata boleh buatlah. Tapi kita tengok Nabi buat lagu mana. Yang pertama sekali Nabi masuk Abu Salamah. Abu Salamah ni ialah Ummu Salamah tu bini dia. Tuan-tuan kenal Ummu Salamah? Ummu Salamah ni isteri Nabi ya. Lepas Abu Salamah mati, Ummu Salamah ni dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada hadis yang sangat terkenal situ. Yakni Nabi mengajar dalam banyak Nabi itu, Nabi sebut siapa yang ditimpa musibah maka dia istirja. La ilaha apa nama ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlifni fi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa yang dia kena musibah, kemudian dia sebut benda tu, di maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia kata dia kena ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, wahai ya Allah, kamu berilah balasan kepada musibah yang kena aku ni, wa akhlif li khairan minha, mengganti kepada aku nak lebih baik lagi. Masa Abu Salamah mati ni, Ummu Salamah sebut doa ni. Bila dia sebut, dia terintah dalam hati dia. Dia kata tak ada orang lebih baik pada Abu Salamah ni. Sedangkan Nabi kata kalau sebut doa ni akan digantikan oleh orang yang lebih baik daripada lelaki dia. Dia terletak gitu. Dia kata duduk tak lama lepas dia habis edah, Nabi mari rumah dia. Nabi mari, dia kata Ummu Salamah akan mari ni ada hajat. Apa dia? Aku nak minang. Kebenaran hadis Nabi. Dia kata Rasulullah hamba dia tua dah. Ummu Salamah kan dia tua dah. Tua apa dikatakan masa tu dia umur 50 lebih baru. Umur 52 gitu lebih kurang. Dia antara isteri Rasulullah. Dan hari giliran dia berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Amor ni tua dah. Rasulullah pun jawab, dia kata, kalau mu tua aku pun tua juga dah. Rasulullah pun tua dah masa tu. Sebab Rasulullah umur 40, umur 53 hijrah. Lepas pada itulah bahawa Abu Salamah mati hijrah. Dia kata, Rasulullah aku ni ada anak ramai. Dia kata, kalau kita kahwin anak mu anak aku juga. Rasulullah aku ni cemburu. Tak apa, aku akan doakan supaya Allah Ta'ala buang cemburu. Maka dia kahwin dengan Rasulullah. Masa Abu Salamah mati ni Rasulullah pergi. Jadi Rasulullah pergi, tengok mata Abu Salamah ni terbuka. Rasulullah pun tutup. Kita kalau terbuka mata banyak kata apa benda? Ni ada benda banyak nak tak boleh ni. Dia dulu gawe dengan orang lain, nikah dengan orang lain. Maknanya ada benda yang tak terlepas banyak nak. Banyak nak tak boleh. Maka sebenarnya bukan.
Tapi hak Nabi sebutnya ialah pasal apa mata terbuka? Kerana roh orang yang mukmin itu dicabut daripada kepala dan mata itu akan mengikuti roh itu keluar. Dicabut dengan cara yang sangat halus. Maka kita pun tutuplah. Ada orang kata masa nak tutup ni baca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Ada kata baca selawat. Kalau kita tutup, dia tak tutup juga. Maka kita ambil minyak supaya tertutup. Kita tak tutup juga. Kata Ustaz mengajar saya dulu, kita ambil piti 50% letak sendal supaya dia tertutup. Jangan biarkan mata itu terbuka. Kemudian, apa benda Nabi buat? Nabi pesan kepada orang yang ada di sekitar dia, mu jangan cakap benda-benda buruk berkenaan dengan mayat. Jangan kita kata, dia ni tak semaya beban. Jangan. Tapi kalau ada benda baik, kamu cakap apa kebaikan yang telah mayat buat, kerana fa'innal malaikata yu'ammanun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu kata. Hak ni yang orang ambil pergi tanya lepas mayat ni, apa saksi yang kamu kepada mayat sebenarnya bukan saksi masa tu. Tapi saksi kita sendiri sanggup menjadi saksi bahawa mayat itu baik kalau dia tu orang baik. Mayat itu baik. Jadi kalau kita pergi, jangan kita cakap benda-benda yang buruk di tempat kematian. Yang ketiga yang Nabi buat ialah Nabi mendoakan Abu Salamah. Jadi sebab tu bila kita pergi dekat orang mati, maka kita doakan dia. Kalau kita tengok Nabi doa ni, kita tengok doa ni, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Direct Allah Nabi doa, wahai Tuhan, ampunkan Abi Salamah. Jadi kita, orang yang mati ni, yang dia paling nak sekali ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kita pergi, kita doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir li sekian. Paling tidak Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kita baca doa tu. Tak ada disebut Nabi ambil Quran baca. Cuma pasal apa dia baca Quran kat mati ni? Mengambil. Konon-kononnya bila baca Quran tu berkat tu turun. Maka berkat tu akan boleh kepada mayat. Tak apalah kita nak buat tu. Tapi yang Nabi buat, Nabi tak baca Quran tapi Nabi doakan kepada si mayat. Maka kita lepas ni, bila kalau kita pergi ziarah tempat orang mati, kita doakan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dia. Paling kurang doa, Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Dua tiga kali pun tak apa. Kalau tak ada Allahumma ghfir lahu, kita pun doa kat Melayu, Allah ampunkanlah sayang aku ni. Daripada hati kita yang ikhlas, Allah Ta'ala akan makbulkan. Jadi jangan kita sebut benda-benda yang ni. Maka dak benih banyaklah Nabi doa dalam ni yang kita pun boleh ambil doa ni ataupun apa-apa doa yang kita rasakan kebaikan untuk mayat. Berdasarkan kepada hadis tersebut, seseorang itu hendaklah mengharapkan kebaikan kepada saudaranya yang mati dengan memanjatkan doa untuk si mati dan keluarganya, dan janganlah berkata dan membuat sesuatu sangkaan yang tidak baik. Jangan bila kita pergi, kita tengok dia mati dalam keadaan yang mengeruh. Kita dengar ustaz mengajar, orang mati mengeruh ni mati husnul khatimah. Bila dia mati yang mengeruh macam lembu kena sembelih. Dia ni berat dah ni, memang kena bantu kau malaikat ni. Tak, jangan suuzon. Kita mesti husnuzan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni orang masuk masjid ni, kita orang setara mana kalau boleh kita nak masuk surga belaka. Jangan kata rasa dia ni tak baik ni, dia ni lawat Islam ustaz, biar masuk neraka, biar pandai. Jangan. Tak boleh. Sebab mana? Sebab Nabi kalau boleh Nabi nak suruh masuk surga belaka. Dan kita kena ingat, kalau ada seorang masuk neraka, yang gembiranya syaitan, yang sedihnya Nabi. Sebab kita orang beriman dengan seorang masjid ni cinta kepada Rasulullah, kita nak apa yang Rasulullah nak. Yang Rasulullah nak supaya semua orang masuk surga belaka. Sebab tu kita katakan antara benda yang tak betul bila mana kita nak supaya orang ni kita marah ke dia, biarlah sah dia, biar kena bala. Kecuali orang yang telah tentu dah dia mati dalam keadaan kufur. Bila dia mati dalam keadaan kufur, masuk neraka lah. Macam kalau kita kata kat kita ni, siapa dia lawyer sahu mula tu, kalau dia kata kena laksana Islam, lakuh mayat saya dulu tu kapas ni, memang kena balun dah dia. Tu memang kita boleh confirm lah, dia mati dalam keadaan kufur. Kalau orang mati dalam keadaan kufur, takkan kita nak kata Tuhan ampunkan dia. Tuhan memang tak akan ampunkan dia. Dia memang kena balun dengan, kita kena yakin, beliau memang kena balun dengan malaikat munkar dan dengan nakir. Tapi orang yang tak mati lagi, lingkuan yang kau siapa ke, kalau boleh kita nak dia dapat hidayah dan masuk Islam. Sebab itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak macam tu, maka kita nak macam tu. Memang kita marah dia dalam Islam. Tapi walaupun kita marah, kita nak sebenarnya dia masuk Islam. Dia bersama dengan jemaah kita, mari siapa nak buat Islam. Berat gitu. Biasa je mati kafir kita. Tak ada gitu.
Tanda husnul khatimah ni kita baca semula lah tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah ni penting tajuk ni. Penting sebab apa benda? Yang pertama sekali kita nak supaya kita mati salah satu daripada tu. Yang kedua supaya kalau kita jumpa orang yang mati dalam keadaan ni, kita nak tolong dia sehabis daya kerana dia adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tajuk ni penting. Tapi kita nak baca ni dah habis masuk isyak dah ni. Kita semula pula lah. Semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebelum kita tangguh majlis ni siapa ada soalan? Tak ada lah. Tak ada soalan, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Masr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana amrana. لساننا يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعافنا في الدين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.